Okey. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Okey. Hari ni berapa orang jap? 1, 2, 3, 4, 5. Okeylah, ada tambah jumlah orang daripada hari tu. Hari tu ada 3 orang je. Okey, semua ada buku teks. Ada? Ada. Okey, ada buku latihan. Okey. Boleh buka muka surat 98. Abang bawa apa tu? Okey. Jadi hari ni kita akan belajar tajuk biar putih tulang. Okey. Dari aspek tata bahasa, iaitu tajuk dia kata tugas. Okey, siapa tahu kata tugas tu apa? Semua senyap tadi. Ada tak yang tahu? Alisha? Apa je? Macam kata kerja ke? Ya? Macam kata kerja apa? Yang tu dia tak digolongkan dalam kata tugas. Tu kata kerja. Okay. Nanti kita akan belajar. Okay. Apa tu kata tugas? Okay, jom. Ya. Okay. Sebelum tu, okay, kamu ada nampak tak benda ni? Ada nampak apa dekat situ? Gambar pekerja. Ya, gambar pekerja. Contoh? Polis. Guru. Doktor. Ya, betul. Arkitek. Lagi-lagi? Chef. Ya, chef. Okay, jadi betul tak? Dekat sini kamu tengok semua ada tugas masing-masing. Polis ada tugas dia. Chef ada dia punya tugas. Lagi apa lagi? Arkitek, doktor, juru kamera, semua ada tugas masing-masing. Okay, begitu juga dengan kata tugas. Nanti kamu belajar kata tugas ni dia ada banyak jenis. Ada kata hubung dan sebagainya. Nanti kita akan belajar. Okay. Okay, sekarang kamu boleh buka muka surat 98. Okay. Tajuk dekat situ, biar putih tulang. Betul tak? Betul ke? Betul. Yang ni merupakan cerita apa? Cerita haiwan. Kumpulan haiwan di sebuah negeri. Ya, betul. Haiwan di sebuah negeri. Sekejap. Ada orang masuk. Sekejap. Okey. Okey, ada siapa volunteer nak baca cerita dekat situ? Okey, ada tak? Sampai habis ke boleh ke? Okey, baca perenggan 1, 2 dan 3. 1, 2, 3. Nak kata. Apa? Saza Suhaimi ni lah. Saza Suhaimi ni siapa ni? Nama murid tu. Muazzam ke? Muazzam. Oh, Muazzam. Okey. Muazzam boleh baca? Muka surat berapa tu? 98. 98. Ha? 98. Okey. Siapa berjerit tu?
Baca boleh ke? Oh, boleh. Biar putih tulang. Alkisah pada zaman dahulu, kehidupan sekumpulan haiwan di sebuah negeri. Umpama tikus jatuh ke beras. Mereka hidup dengan aman damai. Malangnya, pada suatu hari, negeri mereka telah diserang oleh jin tolak. Negeri mereka diceroboh secara haram. Dengan rakusnya, jin tolak itu menumbangkan pokok-pokok yang telah berusia ratus-ratus tahun. Dan sang gajah yang gagah seperti badang memanggil warga negeri itu berkumpul. Terusnya, sang gajah berkata, "Wahai penduduk negeri indah permai, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Marilah kita bersatu hati mempertahankan negeri ini hingga titisan darah tak akhir," kata sang merang. Tiba-tiba, haiwan-haiwan di sini terdengar suatu suara. Aku mahu lari dari sini, kata sang biawak yang menyebabkan haiwan lain terpaku bagaikan dipanah halilintar. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Aku tetap cinta akan negeriku, kata sang siput sambil mengesut ke arah sang biawak. Biar putih tulang, jangan putih mata, kata sang gajah. Akhirnya tak tahu. Okey, akhirnya tak tahu kan. Okey, nanti kita akan sambung. Okey, apa perakhiran cerita ni? Okey, terima kasih dekat Muazzam. Lama. Okey, jadi kalau kamu tengok cerita ni, dia ceritakan tentang sekumpulan haiwan kan. Ada banyak haiwan. Dia ni, haiwan-haiwan ni tinggal dekat satu negeri. Okey, negeri tu nama dia Negeri Indah Permai. Jadi, okey, apa maksud biar putih tulang? Siapa tahu? Ada tak yang tahu? Apa tadi Ego? Maksud biar putih tulang. Ya. Cepat. Boleh Google. Tak tahu cikgu. Imran Shah nak jawab ke? Wafi. Wafi. Sekejap Ego, Google Ego. Okey. Okey, sementara tunggu kawan-kawan kamu Google tu, kamu boleh tengok dekat sini. Dalam petikan cerita ni ada banyak kata tugas. Ada kata hubung, ada kata penekan, ada kata sendi nama. Okey, nanti kita akan tengok. Okey, ya Wafi, dah ada jawapan apa maksud biar putih tulang? Line Wafi tak okey ke tu? Okey, kalau siapa yang mikrofon tak okey, boleh juga tulis jawapan dekat ruangan mesej. Kan ada dekat situ. Ego, saya lain tak kuat. Oh, line tak kuat. Tak buat. Ni boleh tulis dekat mesej tu. Okey, nanti cikgu nak tanya. Okey, apa maksud biar putih tulang? Okey, sementara tu kita teruskan. Cikgu, saya dah tahu apa maksud Ego. Okey, apa? Saya tak tahu betul ke salah. Maknanya lebih baik mati daripada menanggung malu. Betul. Okey, kalau tadi kamu tengok cerita tu, perasan tak? Apa sang biawak kan? Dia nak lari. Dia tak nak berjuang.
Dan kawan-kawan dia yang lain, gajah, semua tu nak berjuang. Jadi dia tunjukkan kat situ, biar kita mati berjuang daripada kita menyerah kalah. Macam biawak dia nak menyerah kalah pada mulanya. Betul tak? Kat itulah maksud dia, biar putih tulang. Maksud dia biar kita mati sebab berjuang daripada menyerah kalah. Okay. Jadi yang kita pergi pada slide kita seterusnya, itu apa itu kata tugas. Okay. Kata tugas ni, dia ada banyak jenis. Fungsi dia untuk menjalankan tugas dalam ayat. Kita tengok kat ni. Ada 17 kata tugas. Ada kata hubung, kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pangkal ayat, kata bantu, kata penguat, lepas tu kata penegas, kata nafi, kata pemeri, kata sendi, kata pembenar, kata arah, kata bilangan, kata adverba, kata penekan, kata pembeda. Banyak sangat dalam kata tugas ni. Okay. Dan semua ni cikgu yakin kamu dah belajar sebelum ni. Darjah 5 dah ada belajar kata penegas. Lepas tu kata bantu belajar dah waktu darjah 5. Tapi tak apa, kita akan cuba untuk refresh. Cuba untuk ingat kembali zaman-zaman PBPR ni. Betul tak? Mungkin ada yang ketinggalan. Okay. Sekejap Okay. Pertama kita tengok. Okay, kata sendi. Okay, kata sendi. Kata sendi ialah kata yang digunakan di hadapan frasa bana dan penggunaannya ditentukan oleh peraturan-peraturan yang khusus. Okay, cuba tengok kat sini. Ni semua ni contoh-contoh kata sendi. Di, daripada, dengan, umpama, akan dan sebagainya. Okay, siapa boleh bagi satu contoh binayat daripada satu kata sendi? Pilih je mana-mana. Ada? Cikgu. Okay, pilih je satu contoh. Cikgu bagi contoh, cikgu nak pilih D. Saya belajar di sekolah. Jadi cikgu nak semua murid pilih lain. Imran. Okay. Bukan cikgu. Saya Syazlina. Oh, Syazlina. Okay. Saya nak guna kata sendi ke. Okay ke? Saya pergi ke pasar. Cuba cikgu. Okay, saya pergi ke pasar. Betul. Okay, tahniah. Okay, pandai. Okay, terima kasih. Okay, yang tu kata sendi. Okay, sekarang kita tengok pula yang kedua, iaitu kata hubung. Okay, kata hubung ni selalu kita guna dalam ayat. Cuba tengok. Okay, dia ada dua jenis. Satu kata hubung gabungan, satu kata hubung pancangan. Okay, ni kata hubung gabungan. Okay, kata hubung gabungan ni dia menggabungkan dua ayat. Contoh. Saya makan nasi. Lagi satu, saya makan kuih. Jadi dia gabungkan dua ayat, guna dan. Saya makan nasi dan kuih. Itu contoh. Okay. Jadi siapa boleh bagi contoh salah satu ni? Kata hubung gabungan. Saya boleh ke? Test cikgu. Okey, Muazzam. Saya makan nasi sambil menonton TV. Okey. Betul. Okey, betul. Sekejap. Okey. Kita pergi yang kedua. Itu kata hubung panjangan. Okey. Apa beza dengan gabungan? Kalau gabungan tadi dia gabung dua ayat.
yang ni pun dia gabung tapi fungsi dia untuk menerangkan satu ayat tu jadi lebih jelas dan mendalam. Contoh, cikgu ambil kerana. Okey, saya tertidur kerana terlalu mengantuk. Jadi dia menjelaskan ayat yang pertama tu. Dia pancang. Pancang tu maksud dia menjelaskan dengan lebih mendalam. Okey, ada siapa yang nak bagi contoh? Syazlina ke? Angkat tangan. Bagus Syazlina. Yang cuba ke Syazlina? Ke ada orang lain nak cuba? Alisha? Alisha? Okay. Try. Cuba pilih satu. Atau hubung pancangan. Buat ayat. Sekejap. Nak fikir. Okay. Boleh fikir. Saya pergi ke sekolah apabila sekolah dibuka nanti. Okay. Betul. Tak sabar nak pergi sekolah kan. Okay. Okay. Apa ni? Alisha. Tanya Alisha. Cikgu pun tak sabar nak pergi sekolah. PDPR ni dia mencabar sikit. Okay. Seterusnya kita tengok kata seru. Kata seru ni selalu kita guna. Kamu pun cikgu rasa kamu dah tahu. Okay. Kata seru ni kalau kita buat ayat kita akan guna satu tanda baca. Apa tanda baca dia? Siapa tahu? Tanda baca bagi kata ayat seruan. Tanda Okay, seru. Ya betul, tanda seru. Dia macam huruf I tu kan tapi terbalik. Sebenarnya kita akan guna dekat hujung. Contoh, wah, cantiknya baju itu. Lepas tu tanda seru. Okay, seterusnya kata tanya. Kata tanya ni, ni semua ni kata tanya ni. Apa, bila, di mana, berapa, siapa, mengapa, bagaimana. Cikgu nak tanya, betul tak kalau cikgu buat ayat, siapa nama kamu? Salah. Okay, sebab apa? Sebab tak betul. Tak ada kah. Sepatutnya siapa kah. Betul, Syazlina. Yang ni yang selalu cikgu tengok kesalahan dalam ayat. Okay. Kalau kita nak guna kata tanya, bila di hadapan, mesti ada kah. Contoh siapakah, bilakah, kenapakah. Baru diikuti dengan ayat. Tapi kalau kamu nak letak kata tanya kat belakang, contoh macam nama kamu siapa. Dia tak jadi nama kamu siapakah. Yang tu salah. Bila dekat belakang kata tanya, dia kena buang kah. Boleh? Boleh. Alright. Boleh. Okay. Seterusnya. Sekejap kita ada quiz tau. Jadi kamu kena fokus. Mungkin. Sekejap. Jangan kata perintah. Beza tadi kata seru. Yang ni kata perintah. Perintah tu dia nak bagi apa? Suruhan. Ni contoh kata perintah. Jangan, usah, sila, jemput. Siapa nak bagi satu contoh? Ayat untuk kata perintah. Ayu kata. Siapa tu? Noliana Muhammad tu. Siapa?
Saya je, saya. Okey, sekejap. Okey. Okey, boleh bagi contoh. Saya tu. Saya. Ha. Siapa ni? Bila memakai penutup muka jika pergi ke mana-mana. Apa-apa? Cikgu tak dengar. Bila memakai penutup muka jika pergi ke mana-mana. Okey, betul. Okey, ada lagi? Syazrina dari tadi ni. Nak angkat tangan nak cuba ke? Tak ada cikgu. Okey, tak ada. Okey. Kita pergi pada seterusnya. Okey, kata pangkal ayat. Okey, kata pangkal ayat ni, okey. Dia memang susah sikit. Okey, sebab tu cikgu bagi contoh dekat situ. Okey, ada pun al-kisah, arakan. Okey, yang ni selalunya kita akan jumpa dalam ayat bahasa Melayu klasik. Okay, ayat bahasa Melayu klasik ni maksud dia bahasa Melayu lama. Selalu dalam cerita-cerita klasik, cerita-cerita lama macam cerita hantu apa semua tu, dia akan gunakan kata pangkal ayat ni, syahadan. Kalau kamu perasan tadi dalam cerita tu pun ada, betul tak syahadan? Ada ke? Ada dia. Betul. Yang ni bahasa klasik yang puitis. Kalau kamu dapat guna dalam karangan, memang baguslah. Tapi penggunaan dia kena tepat lah. Sebab dia agak sukar. Okay. Seterusnya, kata bantu. Okey, kata bantu ni dia ada dua. Satu kata bantu aspek, kata bantu ragam. Okey, kata bantu aspek tu tentang apa? Masa. Dia tentang masa. Contoh dia kalau kamu tengok kat situ telah, sudah. Telah dengan sudah untuk perkara selepas ke sebelum? Selepas. Selepas. Macam pernah, sudah, telah semua selepas. Masih sedang, yang tu sedang tengah lakukan. Kalau akan datang. Akan berlaku. ya, Akan berlaku. akan berlaku. Maksud dia sebelum, dia tu tak terjadi lagi. Okay. Lepas tu yang kedua kata bantu ragam. Yang ni kata bantu ragam ni digunakan untuk manusia. Macam mesti, boleh, dapat, hendak, harus, mahu. Dia boleh guna untuk macam-macam situasi. Ragam situasi. Okey. Seterusnya kata penguat. Kata penguat ni dia ada banyak. Dia ada hadapan, belakang dengan bebas. Okey. Cuba tengok kat situ contoh dia. Ada banyak kan. Macam buku itu terlalu tebal. Maksud dia ada di hadapan kata adjektif. Tengok, terlalu tebal, paling sedap, agak nipis. Tetapi kata penguat belakang, dia berada di belakang kata adjektif. Contoh dekat situ, jauh tu kata adjektif kan. Tapi sekali tu ada di belakang kata adjektif. Rajin, benar. Laut, indah, nian. Okay, bebas tu maksud dia, okay, dia boleh ada di belakang ataupun di hadapan. Tengok tu. Dia boleh ada di hadapan ataupun di belakang kata adjektif. Itu kata penguat. Okey, mana dia tadi? Okey, ni ni kata penegas. Okey, kata penegas. Ada siapa nak bagi contoh tak kata penegas? Okey, kata penegas partikel. Ada tak? Ada ikut ada. Okey. Liana Muhammad. Okey, Liana Muhammad ni siapa ni nama dia?
Detik kau. Ha? Danish. Oh, Danish. Okay. Okay. Cuba Danish. Diego. Diego jap. Saya pilih contoh hanyut kau. Okay, hanya. Saya seorang saja, hanya belum balik ke sekolah. Okay, betul. Okay, kenapa belum balik sekolah untuk seorang-seorang? Sebab mak ayah dia tak ambil lagi. Jadi hanya ni dia menunjukkan pengecualian. Orang lain semua dah balik dah sekolah. Cuma Danish je tak balik lagi. Yang tu menunjukkan hanya untuk kekecualian. Okey, sekejap. Seterusnya kita tengok kata nafi. Okey, kata nafi ni dia ada dua je. Selalu kita guna bukan dan tidak. Tu contoh dia. Orang itu bukan bapa saya. Projek itu bukan usaha saya. Saya tidak membuat kerja rumah. Okay, kalau bukan, okay, dia mesti guna untuk kata nama ataupun kata senti nama. Okay, tidak. Kalau tidak, dia mesti diikuti oleh kata kerja. Saya tidak membuat kerja rumah. Saya, apa lagi? Macam tu. Okay. Seterusnya, kata pemeri. Ialah dengan adalah. Okay, yang ni ramai orang sangat keliru. Sampai cikgu ingat lagi waktu cikgu ambil SPM pun, ramai lagi dalam karangan tak tahu nak beza. Ialah dengan adalah. Waktu bila nak guna ialah, waktu bila nak guna adalah. Okay, sekejap. Ada orang baru join. Okay. Okay. Ialah ni dia digunakan sebelum kata nama dan kata kerja. Okay, maksud dia kalau kamu nampak ayat dia selepas itu kata nama ataupun kata kerja, dia mesti guna ialah. Tapi kalau adalah digunakan sebelum kata adjektif atau kata sendi. Okay, cikgu bagi contoh. Okay, saya ialah seorang guru ke saya adalah seorang guru? Saya ialah seorang guru. Okay, kenapa ialah? Kejap cikgu. Sebab ialah digunakan sebelum kata nama tu. Betul. Sebab guru tu dia kata nama. Jadi ialah dia digunakan sebelum kata nama tu. Okay. Contoh adalah okay, siapa dapat bagi contoh adalah? Sekejap. Okay. Okay. Pertandingan sajak itu diadakan adalah untuk mencungkil bakat. Adalah ke ialah untuk mencungkil bakat? Adalah untuk ke ialah untuk mencungkil bakat? Siapa dapat tahu? Ialah. Ialah. Betul ke ialah? Jawapan dia adalah. Sebab apa? Adalah, cikgu kata, adalah untuk mencungkil bakat. Untuk tu dia apa? Dia kata sendi. Jadi sebelum dia mesti adalah. Okey. Faham? Kalau kata adjektif, buku itu adalah cantik. Dia tak guna ialah sebab kata adjektif cantik. Ialah ni dia mesti guna untuk kata nama ataupun kata kerja. Adalah sebelum kata adjektif ataupun kata kerja. Ingat betul benda tu.
Okey, sekarang ni kata pembenar. Yang ni senang je. Ya, benar, betul. Contoh. Benar. Dia yang bersalah. Ya, dia tidak menghadiri kelas. Contoh. Itu kata pembenar. Okay. Ni kata arah. Okey, kata arah ni nak menunjukkan arah lah. Atas, bawah, tengah, tepi, dalam, belakang. Okey, kata adverba ni, okey. Kata adverba ni dia berfungsi untuk menerangkan kata kerja, kata adjektif, kata nama, kata sendi dari segi cara, masa dan tempat. Okey, contoh. Orang tua itu sakit sentiasa. Jadi dia fungsi dia kadang-kadang kamu tengok dia macam kata kerja, kata adjektif juga. Adverb. Maksud dia kata, dia asalnya kata adjektif. Tapi dia lebih mendalam. Fungsi dia untuk menerangkan benda tu. Tapi selalu kata adverba ni dia takkan tanyalah dalam soalan yang macam ni sangat. Sebab dia banyak kepada kategori-kategori yang lain. Contoh macam selalu, sentiasa, semua tu dia ada dalam kategori yang lain yang kita akan tengok. Okey, seterusnya kata bilangan. Ni semua kata bilangan. Siapa boleh bagi satu contoh dekat sini? Jack go. Okey. Siapa belum? Ada? Ada tak yang nak bagi contoh? Saya go. Okey, Alisha. Saya guna semua. Apa? Semua. Okey. Contoh ayat? Semua murid perlu pergi ke padang sekolah. Okey, boleh? Semua murid. Betul. Itu penggunaan contoh kata bilangan. Okey. Nanti, kata tugas ni dia ada 17 jenis kan. Tapi kalau kita saatnya dia kena belajar satu-satu. Sebab kalau kamu belajar satu-satu dia akan jadi lagi mendalam. Contoh kamu akan belajar apa beza semua, setengah. Kenapa kita guna semua murid? Kenapa kita tak guna ramai atau seluruh murid? Yang tu nanti kita akan belajar untuk secara lebih detail untuk kelas yang akan datang. Okey. Seterusnya kata penekan. Kata penekan ni kamu nak ingat dia guna nya. Nya tu kata penekan. Okey, seterusnya kata pembenda. Okey, kata penekan dengan kata pembenda ni, dia lebih kurang. Dia macam saling melengkapi. Kata pembenda ni bentuk yang menjadikan satu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama. Contoh, laju. Laju ni ialah sebenarnya kata adjektif kan. Macam cantik semua benda tu, kata sifat. Tapi bila kita tambahnya yang daripada kata sebelum ni, kata penekan, jadi dia akan jadi kata pembenda. Contoh tadi kan kata penekan je. Nya ni, dia tambah je dekat kata adjektif ni, laju, dia akan jadi kata nama. Lajunya ialah 100 km sejam. Bukan kepalang sakitnya. Alright. Jadi lepas kita dah belajar 17 jenis kata tugas, kita akan main satu permainan. Kuis. Sekejap cikgu bagi. Alright. Semua kita tengok dekat group Telegram. Cikgu bagi dekat situ. Okay.
Sekejap. Dia tak jadi link. Jadi image kan dekat situ. Okay. Boleh tak tekan? Boleh tekan tak link tu? Boleh ke? Boleh. Dekat Boleh. Okay, jadi kamu boleh pilih nama, tulis nama masing-masing. Cikgu nak tahu siapa. Nanti kita buat macam carta. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nama panjang ke? Nama pendek je. Ha. Okay, semua dah boleh buka quizzes. Belum ada tu. Line lag. Oh, tak apa. Ambil masa. Okay, siapa yang dah boleh buka boleh start jawab. Kita mula 1, 2, 3. Ibu buat apa lagi? Lain dia tak buat apa. Saya tak dapat tu. Saya tak dapat. Tak dengar.
Okey, ada 2 orang yang dah sudah. Okey, tak apa, kita tunggu. Let go. Let it go. Okey. Ada lagi 2 orang yang boleh jawab. Tak apa, kita tunggu kawan. Ada yang berapa? Okey. Sekejap, ada lagi seorang. Sekejap lah, kita tunggu. Lagi seorang kawan. Okey. Okey, semua dah habis jawab. Alright, so kita tengok. Okey,
Okay, ni pemana dia? Nombor 1 Jannah, 2 Muazzam Shah. Ni. Ya, yang lain semua betul. 90% ke atas. Okay, Tanya. Kita tengok. Okay. Ni soalan ni kita tanya semua dapat jawab. Sekejap. Okay, kayaknya semua boleh faham dah kan? Apa tu kata tugas? Kata tugas ada berapa jenis? Sekejap aku nak ambil power bank nak bateri nak dekat habis. Alright. Ada 17. Okay. Jadi, okay. Tugasan untuk kamu, okay. Kamu boleh tengok dalam modul tu. Kan, dalam modul. Cikgu nak, okay, kamu isi dalam petak tu. Okay, dalam petak tu, tulis. Ni contoh. Okay, contoh yang cikgu dah buat. Yang cikgu dah cari. Okay, kat sini, okay, ada kata-kata, apa tu? Kata tugas. Ada banyak. Jadi, kamu boleh tulis dalam kotak tu. Apa contoh kata tugas dia? Contoh. Dengan. Dengan kata-kata hubung. Macam tu. Ni tu. Okay. Kemudian, lepas habis tu, okay, kamu boleh buat satu cerita. Okay. Okay, ni contoh yang cikgu dah buat. Okay. Akhirnya, sang gajah dan penduduk negeri Indah Permai bersatu hati memusnahkan jentolak. Sang harimau menggunakan kekuatannya untuk berlawan dengan pemandu jentolak. Nah, rasakan cakaranku. Ini, jerit sang harimau. Pemandu jentolak berlari meninggalkan hutan kerana terlalu sakit. Penduduk negeri Indah Permai bersorak keriangan. Jadi last kali. Kita dah tamat. Dah tamat. Yang tu cerita cikgu. Okay. Mungkin Kita kena pilih sendiri ke? Ya? Kita buat sendirilah ayat tu. Okay, Jad. Sekarang ni cikgu pasal apa tugas kamu? Okay, kerja lah kan. Sekejap. Okay, sekejap Okay. Share. Alright. Betul kan? Dalam buku tu ada macam ni kan? Ni tugasan kan? Yang dalam modul yang cikgu bagi tu. Ada ke? Okey, jadi berdasarkan petikan tadi kamu tulis jenis kata tugas. Contoh kat sini jenis kata tugas, kata hubung. Okey, apa yang ada dalam tu? Tulis apa yang ada je. Okey. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, latihan ni cikgu nak kamu cuba karang satu cerita. Okey. Tak kisah cerita apa-apa, cerita haiwan. Pengalaman boleh ke? Boleh, okey. Boleh. Okay. Tapi dengan syarat cerita tu dia wajib menerapkan kata tugas. Yang kita belajar. Kamu buat satu perenggan je macam ni. Nampak ni? Satu perenggan saja. Simple lah. Mudah je. Janji dia menggunakan apa tu kata tugas dalam tu. Okay. Berapa kata tugas? Nampak arahan kat situ. Murid dapat membina satu perenggan cerita haiwan dengan menggunakan sekurang-kurangnya 5 kata tugas. Ada 5. Kamu boleh pilih daripada 17 jenis tu, pilih je 5 je sekurang-kurangnya. Kalau lebih tak apa, kurang tak boleh. Okay, jelas?